benda tu happen, Hatta jarang dah tweet. So Hatta memang betul-betul sekejap ya dulu. Memang senyap until now. Hatta post pasal kerja sebab Hatta kesian Hatta. Sebab tu Hatta dah jadi lain dah. Okey, tak sah kalau kita tak menjemput Preka Fashion ataupun sekarang dah kita kenali beliau sebagai Icon Fashion dah. Kalau tengok IG dia kan, kemain buat catwalk dekat laluan lalu lintas dekat depan KCC tu. Sampai ke Grab Rider pun tengok lain macam. Hatta Donmat in the house, yo. Assalamualaikum Abudi. Waalaikumsalam. Thank you Hatta. Borak sini habis sini dah. Kan. Kita masih ingat lagi Hatta Donmat pernah datang sini. Jadi ini adalah sesi kali kedua lah berpodcast. Beliau suka bercakap-cakap, berborak-borak, berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi informasi tentang dunia fashion. Jadi bersempena dengan event tahunan Kuala Lumpur Fashion Week untuk tahun 2022 ni, kita jemputlah kawan kita ni Hatta Donmat. So dia bila kata Hatta, jomlah kita buat podcast sekali lagi. Nak tak pernah dia tak menolak Kalau dengan kita selalu je orang kata sudi berkolaborasi, sudi orang kata yalah menjadi tetamu kita kan. Hatta, mungkin ada perubahan dari kacamata Hatta dengan studio kita ni. Masih ingat lagi tak? Ingat awal dulu lain sikit. Tapi yang ni Hatta dah nampak ada LED LED kat belakang. Dulu mana ada. Dulu kosong je. Kosong. Tapi best lah, yang dia ada painting. Nice. And then nampak ni lebih luas. Ya. Walaupun sempit, tapi kita minimalkan dia. Inilah dia, kita kena berikan suntikan yang lebih menawan hati penonton-penonton. Tak naklah macam tang tu je untuk musim pertama, tang tu musim kedua, tang tu juga kan. So kita nak perubahan dalam hidup kita, kena ada perubahan. Begitu juga dunia fashion Hatta. Ya, betul. Kalau kita tanya Hatta, dunia fashion sekarang apa yang berubah selepas pandemik? Selepas pandemik, nampak rata-rata designer yang lebih macam tak fokuskan pada masih ada eksklusiviti apa benda semua, tapi yang nampak macam yang lebih menjaga harga yang mampu milik macam tu. Tak nampak. Yalah, selepas pandemik ni, era pandemik, orang baru nak bernafas. Betul. Orang kita pun masih lagi berjimat cermat dengan harga barang yang semakin meningkat, ekonomi yang dikatakan adalah ura-ura inflasi negara bakal orang kata problem lah dengan ekonomi kita kan, akan datang. So benda tu yang menakutkan kita. Tambah-tambah lagi kita baru nak buka, baru nak bernafas. Macam dunia fashion pun baru nak orang kata nak bertapak balik. Ada yang tutup kedai pun ada tutup butik pun ramai. Ada banyak kawan-kawan yang melalui fasa itu juga. Ada yang tenggelam, ada yang macam atau kena rapat tau. Ada rapat, okey. Ada yang suffer, ada yang macam terpaksa buka bisnes baru, mencuba benda baru, dan ada yang macam bertahan, dan ada yang terus menina. So macam-macam apa ni, orang kata macam-macam efek selepas pandemik ni kepada Preka Fashion dan juga pemain industri. So benda-benda macam ni buatkan Hatta macam sedar, dan juga macam maksudnya bila ada kawan atau circle kita yang macam mengalami situasi itu, so kita tak adalah meninggalkan dia terus macam tu, dan kita pun bersama support. Bagi kadang-kadang kita nak support benda lain tak boleh, tapi kita boleh support dari segi moral support dan juga kebersamaan tu yang macam penting. Baru diorang rasa macam okey, boleh, benda ni lah bukan pengakhiran, benda ni boleh diteruskan. Aku ada kawan yang support aku ada family yang support aku, macam tu lah. Okey, kita bercakap tentang Kuala Lumpur Fashion Week yang sekarang ini sedang berlangsung ya. Mungkin Hatta sebagai orang yang lebih tahulah tentang KL Fashion Week ni, untuk penonton-penonton yang tak tahu lagi bila kat mana apa yang Hatta tahu pasal KL Fashion Week untuk tahun ini? KL Fashion Week, Kuala Lumpur Fashion Week, tahun ini tahun yang ke-10. So tahun yang ke-10 dia celebrate 1 dekad dah. Dan apa ni akan 1 dekad.
satu dekad. So Hatta difahamkan oleh Andrew, ini akan buat satu celebration yang lebih meriah, yang lebih akan celebrate more designer, more happening, that minggu fashion itu akan lebih happening. Kalau Abang Budi perasan pada tahun Kena rapat lagi ni. Oh, Kenapa macam ni? pada tahun 2020 kita tak ada fashion show, kita ada digital fashion show kat Fashion Week. So 2021 last year Abang Budi pun ada bersama Hatta, tapi capacity kecil kan, seat pun jarak. Tapi this year akan ada full capacity yang akan lebih, dia akan kembali bermeriah seperti tahun yang terdahulu. Ataupun sangat excited dan sangat menantikan hari untuk berlangsungnya dan hari untuk mementaskan koleksi akan nanti. Jadi hari ini telah pun berlangsunglah acara ini, KL Fashion Week, yang menampilkan rekaan daripada Hatta Dormat. And so apa yang Hatta ketengahkan untuk KL Fashion Week kali ini? Mungkin boleh sentuh sedikit tentang konsep, boleh sentuh sedikit tentang apa perancangan Hatta plan lah untuk KL Fashion Week ni. Apa yang different ni? Okay, Hatta teruskan usaha Hatta untuk sustainability. Hatta masih mengekalkan, sebab Hatta rasa usaha untuk kelestarian fashion since Hatta dah buat 2015, 2020, 2021, benda tu tak boleh stop kan. Benda tu usaha untuk macam melestarikan alam dengan fashion kita, dalam menanam, memupuk kesedaran kepada semua pelaku fashion dan juga pemain industri. Benda itu perlu diteruskan. Benda tu perlu diteruskan supaya sedikit sebanyak Hatta gunakan platform KL Fashion Week ini. Kenapa? Sebab minggu fashion ini, minggu semua orang akan fokus kepada minggu fashion. Jadi kesempatan itu kalau Hatta buat sendiri solo show, mungkin impactnya tidak kuat. Tapi dengan platform KL Fashion Week, ataupun berterima kasih kat KL Fashion Week sebab sediakan platform tu, dan Hatta teruskan usaha tu untuk terus memberi info dan juga memberitahu semua peminat fashion Hatta dan juga peminat industri fashion di Malaysia tentang fashion lestari ni masih diteruskan oleh Hatta dalam motif yang berbeza, dalam gaya yang berbeza, tetapi masih macam mengekalkan ataupun memfokus kepada pencemaran di lautan. Contohnya plastik botol tu. Plastik botol tu dikumpulkan and then hasilnya boleh dijadikan baju macam Hatta pakai ni. Okay, kalau kita konsep, kalau tajuk lah, tajuk untuk Fashion Week Hatta Dormat apa? Tema dia Hatta ada 2 koleksi. Hatta boleh bagi tahu koleksi. Koleksi, dan koleksi dia adalah 2. Satu, something yang fokus kepada youngsters, yang macam Hatta selalu buat lah. Tapi and then the second collection, Hatta buat 2 collection. The second collection Hatta buat satu yang lebih eksklusif, yang dia more kepada corporate and then corporate lady, VVIP, soldatin, macam tu lah. Dia more kepada tu. So Hatta akan keluar 2 collection, satu men's first lot dan second yang eksklusif collection. Eksklusif tu mungkin akan mahal sikit lah. Nampak gah, nampak more elegant, more macam wow, macam siapa nak beli, kumpul duit dia. Tapi untuk youngsters tu mungkin range harga dia berpatutan, mampu milik lah. Okay, bercakap lagi pasal KL Fashion Week ni, mungkin bagi Hatta sendiri, KL Fashion Week ni kalau tak join dia, mungkin sesetengah pelaku fashion akan susah untuk deliver ataupun nak memperkenalkan nama dia. Kalau you guys yang baru-baru kan, pelaku fashion baru ni, mungkin mencari tapak kan. Jadi KL Fashion Week ni dikatakan satu tapak ataupun platform lah untuk pelaku fashion muda ni, untuk orang kata menyerlahkan lagi bakat dia orang kan. Kalau kita lihat perjalanan seni, perjalanan fashion fashionista lah kita panggil Hatta Dormat ni sendiri, KL Fashion Week dia tak lepas dia jenis yang macam join apa je, ada peluang join. Mungkin Hatta boleh katakan sesuatu. Orang kata KL Fashion ni dapat
KL Fashion Week ni dapat orang kata memberikan peluang untuk mereka-mereka fashion baru ni untuk lebih orang kata menyerlah? Itu sebab dia tahu kenapa tak suka. Sebab tak rasa mereka ataupun mereka baru, contohnya macam baru-baru ni Hatta berikan adalah winner Hatta, winner kita daripada Kuala Lumpur Young Design Award. Bila menang, dia akan sepatutnya menyiapkan koleksi untuk dipentaskan ke KL Fashion Week. Tetapi atas sebab teknikal tertentu, dia tak dapat join. Jadi Hatta macam, kenapa budak-budak baru ni macam bila diberi peluang platform macam ni, besar macam ni, tidak digunakan. Kenapa dia orang tidak nampak? Sedangkan pada Hatta, ini adalah satu peluang yang bagus untuk you bersama Minggu Fashion. Kita tak ada Minggu Fashion macam di New York. Kita tak ada Minggu Fashion macam di Tokyo, di Milan atau Paris. Kan dia setiap designer ada special slot dia sendiri. Tapi bila Kuala Lumpur Fashion Week menyediakan platform, menghimpunkan semua mereka fashion, dan itu adalah satu peluang, kita boleh ambil satu peluang untuk kita tunjulkan koleksi yang terbaik yang boleh mampu bersaing dengan designer yang berada di Malaysia. You buat yang the best dia lah. Kalau koleksi you orang suka, orang akan cerita, media akan cover. Kalau koleksi you tak suka, orang akan kecam. Tapi dia macam Abang Budi cakap kan, kita kena sentiasa mencuba, try. Kalau you tak try, you tak tahu kat mana you. Macam Abang Budi cakap, Try and error. So benda tu berlaku juga sama dengan fashion. Macam Hatta every year atau masuk, tak tahu apa kekurangan. Maybe technical aspect, music, gas ataupun koleksi. Kalau koleksi, so every year bila kita buat sesuatu, dia ada penambahbaikan. Dari apa yang kita buat, kita attract banyak lagi peluang. Contohnya kalau diorang tak nampak, contohnya bila Hatta buat macam ni, koleksi itu dipentaskan, peluang banyak. Contohnya Malaysian Tourism berminat untuk bekerjasama, and Spritzer pun datang sebab isu dia botol plastik. So banyak bila kita pentas, kita ada satu tema yang strong, and then dia buka peluang lain sebenarnya. Itu yang perlu mereka fashion muda ataupun mereka fashion lain macam nampak, janganlah nak rasa macam you waste. Memanglah you buat sesuatu, you invest on the collection. Tapi you kena percaya pada rezeki juga dan buat yang the best lah. Jangan takut sanggup untuk menanggung risiko. Dan action, more action. Jangan duduk diam. Kata macam kau dah tahu kau mereka fashion, tapi kau tak buat pun. Apa dalam kepala kau buat je kan. Sekarang ni kan macam kita orang pun macam YouTuber ataupun content creator ni kan, selalu nak cari idea kan. Idea tu ada, tapi macam kita peram kan. Buat je. Sekarang buat je. Terus dari itu kita belajar. Kita buat video, lepas tu orang komen apa yang dia orang cakap tu kadang-kadang betul. Komen-komen ni orang kata ada yang membina, ada yang kita boleh ambil, ada yang sampah juga kan. Kita kena buang, baca, dah buang. Okay, untuk KL Fashion Week ni bagi Hatta satu platform juga untuk model-model, satu platform juga untuk selebriti, dan sekarang ni kalau kita nampak Hatta Dolmat banyak mengambil influencer ataupun kita panggil TikTokers yang popular ya. Dia pandai ya. Itu satu strategi juga ya. Marketing tu penting. Jadi kita nampak hari tu nama-nama besar juga lah dekat TikTok lah kan. Imran Bad, orang kata Hatta dah merealisasikan impian Imran Bad ni ke pentas fashion. So kita pun temu bual lah Imran kan. Dan dekat TikTok rasanya 2 juta. 2 juta orang tengok. Aku terus spin ya. Aku temu bual Imran Bad tu. Dia jenis yang santai. Dia jenis yang macam Samboy, slumber. Tapi orang nak tengok benda tu masyarakat kita macam dah hargakan orang pelawak. Dia suruh pelawak kan. Walaupun dia tak buat apa Hatta dia buat macam ni je. Dia gambar macam, oh my god. Aura. Jadi apa yang Hatta tengok dengan apa yang kita lalui lah bila PKP, orang kata dah melahirkan banyak content creator yang kreatif, yang genuine. Kita nak cari yang asli ya. Penting tu, asli ya, tak nak bertiru siapa-siapa. Ya, betul.
telah membuka ramai, orang kata bukan saja mereka fashion macam Hatta, mungkin orang lain lagi semacam yalah brand-brand kan. Of course dia orang akan rebut. So bagi Hatta model ataupun orang kata dah berubah ya. Kalau dulu model kau mesti tinggi, kau mesti cantik, kurus. Okay. So sekarang model dah lain dah. Apa yang Hatta nampak dalam perkembangan ini? Macam Hatta rasa standard model tu memang masih ada lagi sekarang bang. Masih ada lagi kriteria model tu, model lelaki. Hatta bagi tahu memang Hatta dapat banyak sangat DM, banyak sangat komen yang semua orang di luar sana semua nak jadi model. Selepas Hatta buka peluang kepada macam all these new faces ataupun influencer ataupun tiktokers, Hatta kadang-kadang Abang Budi kan tahu Hatta memang buat open contest model daripada 2014 kan? Him by Hatta, Hatta Him, Hatta Hijab. Lepas tu kita Hatta memang suka muka wajah baru. I didn't know Ashraf Ali, Pipi Razi, siapa lagi Zachary Pung. Semua kita Johari, semua kita discover, and then all the 5 hijabista tu semua muka semua wajah baru. Atas suka pecah tradisi, atas suka cuba beri peluang kepada all this new wajah baru ataupun talent baru, supaya mereka perlu diberi peluang. Kalau Hatta pernah dapat peluang, and then Hatta ada peluang untuk beri orang peluang, so why don't? And then kita sama-sama dapat that benefit. Macam contohnya Hatta bagi dia peluang untuk katalah catwalk ataupun hadir duduk tengok fashion show, and then dia secara tak langsung dia promo Hatta punya koleksi, dan dia pun ada kalau dapat peluang yang baik, Hatta siapkan dia. Dan sama macam Hatta siapkan selebriti, contoh macam tu. Hatta betul-betul appreciate, sebab kebiasaannya siapa yang Hatta invite adalah orang yang Hatta follow di TikTok. Yang terbaru ni banyak lagi nama-nama baru yang macam, bukan setakat Imran Bat saja ya. Dah dilahirkan oleh Hatta Dolmat ni. Nak tahu kena tengok video kita dekat KL Fashion Week 2022 ni. Kita bercakap pasal Imran Bat ni kan. Apa yang Hatta nampak pada sosok Imran Bat ni? Imran Bat, kita tahu satu Malaysia sukakan dia kan, kesederhanaan dan keaslian diri dia. Dia memang macam tu. Dia buat apa pun dia memang begitu. So bila first time Hatta tengok Imran kan dekat social media, dekat TikTok, banyak orang share pasal video dia. Siapa dia ni kan? Siapa dia ni? Okay, ataupun start tengok video dia. And then Hatta tengok, dia ni kelakar sebenarnya. Dia macam buat hal dia masak pun dia boleh. Dia kan? Boleh dia masak pun boleh. Kat YouTube kat YouTube. So dia masak pun dia kelakar. Lepas tu dia, and then ada satu hari Hatta ternampak dia post video yang kata dia kontes dia ada exam, fail math, tapi dia nak catwalk model. And then ramai orang tag Hatta kat situ. And Hatta kata, okay, why not kan? Why not? Cuba tengok dia ni boleh kot. Boleh rasanya diberi ni kan. Dia nampak tinggi. And then why don't kan? Macam tinggi. Macam model ya. Tinggi dia macam model ya. Betul, memang tinggi macam tinggi model. So sebenarnya masa Hatta invite Imran tu, Hatta invite dia untuk duduk sahaja di fashion show tu. Masa Hatta buat the KL wedding. Tapi Mama Tini dia kata, itu ke yang risau-risau tu. So dia kata, why don't Hatta try tanya. Cakap, okay, Hatta tak berani macam nak approach tanya. Why don't Mama Hatta panggil Imran, Mama slow talk sendiri sana. And then dia kata, Imran kata okay. Dia pun confident. Sporting kan? Sporting. Dia pun kayak, dia pun nak ya. Dia, hello, aku datang daripada Melaka sekadar nak tengok je ke? Aku pun nak catwalk juga. Tengok dia catwalk. Kemain Ui. Dan dia catwalk, dan dia catwalk betul-betul lah. Dan dia very perform lah. Dan sebab itulah bila Abang Budi cover an interview, Hatta rasa tu the first interview. First interview. Dia pun mengaku ini first dia berjalan ya, catwalk. Dan benda tu dia bangga-bangga sangat.
Dan dia kata, ini dah macam merealisasikan impian aku. Itu yang dia nak. Dia memang nak menjadi model. Itulah. Ataupun anda kata dapat merealisasikan impian seseorang. Sebab tu dari situlah bang, ramai gila orang yang macam di TikTok, TDM nak rasa peluang tu. Tapi macam tak cakap, peluang ini tak dapat kat semua orang. Peluang ni tak dapat kat semua orang. Andai kau macam make me notice. Atas selalu komen kalau kat caption ke apa, make me notice. Make me surprise. Make me macam-macam wow kan aku. Macam tu. Kan? So, selagi aku tak keluar daripada wow tu, kau tak layak je. so, Okay. Maksudnya okay, bang, feed social media content naik hari-hari. Kan? Naik hari-hari macam FYP. Scroll. So di mana kesempatan kita untuk macam tengok siapa yang macam ni, andai kalau tak ada orang DM kita, tak ada orang tag kita kat komen ke. Baru ni ada seorang budak Sarawak, dia pandai lah, dia suruh orang tag atas kat posting dia. So kita secara tak langsung kita tengok macam okay, not bad. Budak ni macam boleh disesuatukan. Macam mungkin atau mungkin kita boleh tengok dia di Catfish Week ataupun bagaimana, tengok kepada casting. So maksudnya benda-benda yang macam tu. So all these content creator ataupun budak zaman sekarang now, TikTokers ke, Instagrammers ke, make us notice, make industry people notice you. Sebab kita sendiri, kita nak discover korang, kita tak tahu. Dan cara termudah, korang cuba je. Macam Abang Budi selalu nasihat kata, cuba je. Cuba macam Belum cuba belum tahu. Yes, act, DM, bagi profile, greet elok-elok kan, bagi tahu cara macam mana, okay saya nak jadi ni, boleh ke? Anda kata you ada rezeki dan dapatlah. Kalau anda kata ada rezeki, janganlah give up dan cubalah lagi. Tapi Ata nak ingatkan kat semua, tidak semua orang layak untuk menjadi model kalau mengikut standardized yang sebenar. Contohnya lelaki 180, Ata letak 183, tapi standard dia 186 dan 190 ke atas. Kenapa? Sebab model perempuan 173 tinggi atas. So bila dia pakai kasut heel 6 inci, so model lelaki akan sama tinggi. Bila catwalk tu kita nampak sama je kan. Itu standard. Tetapi ada kena uniqueness, karisma tiba. Karisma, betul. Uniqueness, nerve and talent. Karisma penting ya sekarang. Karisma. So anda kata dia tak ada tinggi. Aura. Dia ada aura, dia ada something. So kita tengok benda tu juga. Tak adalah macam tinggi semata-mata. Kalau kau tinggi, kau tak boleh catwalk, tak guna juga. Kalau kau tak boleh bawa baju, jalan-jalan jatuh, okay, tak guna juga. So it's better to Ata rasa buka peluang kepada siapa saja, pecah tradisi lah pecah tradisi. Macam orang biasa pun mahu, at the end of the day, Merdeka Fashion jual baju kepada everyday people. Orang nak tengok dia di atas mentas tu. Model tu mewakili dia. Betul tak? Dan kita nampak Hatta Dormat adalah satu-satunya Merdeka Fashion yang mempelopori kalau kita katakan strategi marketing strategi ataupun yang Merdeka Fashion lain tak nampak. Dan ia membuka mata orang lawa ataupun Merdeka Fashion, dunia fashion tu sendiri, kata why not? Kan macam memilih bukan kita nak mengangkat influencer ni, tapi wajar diperhatikan ataupun diberi keutamaan untuk orang luar pun nampak macam mereka ni mewakili aku dekat pentas tu. Badan aku dekat pentas tu. Kita macam contohlah kan. Kan sekarang kan macam kita nampak model-model yang kurus je kan. Kat Malaysia ni ramai Hatta yang dah berisi. Malaysia adalah negara yang ketiga yang mempunyai penduduknya yang orang kata gempal, yang berisi dan comel macam tu. So orang kena perhatikan macam satu hari nanti mungkin ada Merdeka Fashion yang akan meletakkan figura-figura sosok yang gembu ini kan. Kalau kita nampak dalam industri hiburan pun ada macam Sherry Al-Haddad apa tu semua, Dina kan. Okey, Hatta, KL Fashion Week untuk pencarian model ni macam mana strategi Hatta? Adakah model ataupun akan ada muse-muse-nya ataupun Hatta buat open casting macam kita nampak hari tu ramai Merdeka Fashion untuk KL Fashion
Fashion Week ni beliau bekerja-kerja untuk mencari model-model baru, buat open casting. Macam kita nampak Neonet, Kak Syafiq yang buat open casting. Macam Hatta macam mana pencarian? Tahun ni kalau sebelum-sebelum ni Atta dah tahu apa Atta nak, apa betul-betul Atta tengok dekat social media dia. Tapi social media kita tak boleh nak depend sangat. Sebab bila kita tanya dia tinggi, contoh tinggi berapa? 183, tapi datang tidak sebenarnya. So, ada Ada. Dia surprise kita. So kita tak nak surprise ni dah. So this year Atta akan buat bekerjasama dengan Suka TV. Suka TV. Suka TV. Dato' Esi Mizal. Yang banyaklah juga, dia macam Abang Budi juga support Hatta dan inisiatif Hatta untuk this muka-muka fresh new face untuk search diorang. Kita akan adakan casting, open casting, yang apa yang Hatta nak cari adalah datang saja. Dan anda kata mata kita kena dan anda kata ada rezeki korang, dan adalah insyaAllah. Tapi kita memang letaklah basic 183 untuk lelaki dan 173 untuk perempuan. Tetapi andai kata korang rasa aku walaupun tak tinggi, aku nak pergi. Aku walaupun besar, aku walaupun gebu, tapi aku rasa aku nak pergi. Dan mungkin gunakan je apa-apa peluang yang ada kan. So Atta buka casting tu nanti, Atta buka casting, kita pilih model dan tengoklah di show-nya nanti. Kalau kita tanya pasal Imran Pat, tak lepas juga kita nak tanya pasal Syafiti. Oh, okay. Berapa bulan pula dah. Maksudnya awal this year kot nama dia disebut-sebut kontroversi. Dan ada yang dekat social media ni ramai yang tak tahu lagi Syafiti siapa. Dan mereka pun ada yang tahu daripada video I dekat TikTok kan. Abang interview. Kan interview juga Syafiti. Mungkin apa yang Atta boleh perkatakan bila yelah kita orang manusia juga kan, manusia juga, selebriti pun manusia, tak lepas daripada kesilapan. Dan Hatta pun tahu, Hatta pun dari dulu sampai sekarang orang kata bekerja dengan artis yang selebriti semua. Akan ada juga di suatu hari nanti akan ada juga kontroversi yang bukan disengajakan, mungkin yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan ke apa ke. Bagi Hatta sendiri, bila kita bercakap pasal dunia selebriti, yang mana yang kita kenal lah kan, yang selalu bekerjasama dengan kita, tiba-tiba orang boom dengan kontroversi ni kan. Kalau kita cakap pasal, yelah kalau brand, misalkan katalah brand kan, tak kira lah brand apa, bila dah ambil artis yang macam mungkin kontroversi tu ada yang menaikkan, ada yang menjatuhkan, ada kontroversi yang buruk, maksudnya merosakkan nama dia sendiri, dan sekaligus merosakkan jenama yang dipegang tu. Bagi Hatta Dolmat. Okey, kita ambil contoh banyak lah kan. Contohnya ada, as a Predator Fashion, ada Predator Fashion yang sukakan kontroversi. Ada Predator Fashion yang sukakan kontroversi, dia memang cari orang kontroversi je. Contohnya dia cari Dato' Ali Shukri, contohnya dia cari Dato' Vida, dia cari orang-orang artis yang memang kontroversi, yang memang akan disebut kalau apa-apa dibuat tu. So kena dengan konsep dia yang memang koleksi dia sendiri. Contohnya tak boleh sebut siapa yang koleksi dia sendiri, yang memang nakkan orang perkatakan, dia orang perlukan peluang tu. Tapi seseparuh mereka fashion pula dan juga selebriti, dia tak perlukan kontroversi, tapi benda tu terpalit datang. Macam kalau Atta tak kena, Atta takut kot sekarang. Takut ya dengan netizen sekarang. Takut. Keyboard warrior zaman sekarang dah di-upgrade upgrade dia orang sampai ke ada jabatan netizen. So susah benda tu. So macam Atta dengan jenama yang Atta dah bina dari awal bersama tim-tim Hatta, dan juga Atta dah cuba cantikkan jenama kita dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang orang sebut tu macam contohlah responsibility kepada alam dan sebagainya, untuk jadi Predator Fashion ada function. So Atta cuba jaga benda tu sebaiknya. So Atta tahu ini periuk nasi, dan Atta cuba sebaiknya. Kalau boleh Atta tak nak ada terpalit dengan any
bad kontroversi tu perlu untuk selebriti ataupun siapa. Tapi untuk artis, Atta rasa kalau terpalit dan jangan panik lah. Atta rasa jangan panik. Jangan kalau terkena dengan sebab lambat laun, okey kalau katalah terkena. Kalau katalah macam apa yang happen kat Syafiti. Diorang nak semua netizen nak dia respon kan, katalah benda tu benar atau tidak, kita pun tak tahu kan. So macam kita pun tak judge kan, dari macam kita bukanlah sejenis yang macam nak komen terus daripada apa yang diorang postkan tu kan. Anda kata tak ada keluar dari official dari artis dia sendiri. Tetapi kalau ada yang berlaku kepada selebriti ataupun siapa saja, diam je, tak pernah kena. Tak pernah kena orang twist sikit je Atta punya tweet. Atta kena twist je Atta punya sikit je, Atta tak tunjukkan pada mana-mana mereka Atta pernah kena sampai Atta anxiety bang. Efek bulan 2 tahun lepas masa bulan puasa. Tapi efek dia sampai orang twist dan benda tu di-repost tanpa pengetahuan, tanpa orang kaji selidik benda tu benar ataupun tidak. Jadi benda tu efek kita sebab orang anggap benda tu betul. So contohnya kan, macam apa bendanya, Atta rasa Atta boleh cakap kat sini, Atta make it clear. Atta abang tahu macam mana Atta kagumi Datuk Siti Nurhaliza daripada dulu sampai sekarang kan. Memang Atta suka kan. Ada satu tweet yang Atta naikkan. Masa tu Atta tak tahu apa punca di timeline. Orang cakap ada artis ni nombor 1. Ada artis ni nombor 1. Ada artis ni nombor 1. Tak tahu Atta pernah cakap ke belum kan bang? Belum pernah. So ini eksklusif. Eksklusif. So Atta nak clearkan dengan semua siapa saja yang dengar. Betul-betul ini lahir ikhlas dari hati Atta. Apa yang Atta cakap ni. So benda tu buat Atta anxiety lama bang. Lama until now sebab kita tak ada masalah dengan contohnya dengan Datuk Siti. Atta tak ada masalah. Atta buat je baju-baju dia apa benda semua. So bila ada tweet Atta yang di manipulate, repost orang kat Twitter datang attack Atta. Diorang attack dan kata okey, masa tu Atta cakap kenapa di Malaysia fan nak labelkan siapa nombor 1, siapa artis nombor 1. Lepas tu Atta cakap tengok kita Atta letak gambar billboard Yuna dekat US masa tu. Atta proud dengan benda tu. Atta minat Siti, Yuna, Jana Zain, Anwar Zain, semua Atta minat. Kita sama. Dan even artis baru pun. Jadi maksud Atta di situ, bila Atta letak benda tu, kenapa kita nak melabelkan, boleh tak kita appreciate dia semua sama, sebab masing-masing ada kelebihan dan kelebihan masing-masing. Datuk Siti, kemampuan dia hebat, dia boleh full scale stadium dia boleh penuhkan dan apa contohnya traditional konsert apa you name it, semua dia boleh buat. Dia Datuk Siti Nurhaliza, tak ada tandingan. Yuna different league pula kan. Yuna di peringkat di LA antarabangsa. Anwar Zain different league pula. So masing-masing ada kelebihan yang kita perlu sebagai peminat. Kita perlu raikan semua ni berbakat, termasuk yang baru Naim Daniel. Sebab tu banyak Atta buat macam artis yang Atta minat. So Atta nak benda tu clear lah. Sebab until now Atta masih ada lagi anxiety tu bila Atta kena. Atta kalau boleh Atta nak be clear dengan semua yang itu semua kita perlu raikan semualah. Jadinya sekarang ni kalau bila kata nombor 1 tu benda yang sensitif sebab orang gambarkan sesetengah orang yang fanatik. Siapa yang nombor 1 sekarang ni? Hello, penyanyi aku tahu nombor 1. Yang kau cakap, yang kau claim nombor 1 tu, kat mana nombor 1-nya? Orang akan pertikaikan. Jadinya perkataan nombor 1 tu, macam mana nak cakap akan menimbulkan perbalahan yang besar Betul. Kalau dari sudut orang kata fanatiknya sesetengah peminat ini misal katalah macam Hatta cakap Tok T adalah penyanyi nombor 1 di Malaysia. Mungkin akan ada macam sekarang ni kan yang tengah siapa lagi Aina Abdul. Diorang akan mengaku tau. Walaupun tak ada pengakuan tersebut. Sekarang ni mana-mana je orang apa yang orang kata macam anggap nombor 1 tu kat mana nombor 1 je. Apa ciri penyanyi ataupun siapa saja individu yang mengangkat sebagai nombor 1 tu
apa dia? Sebenarnya yang mengangkat adalah peminat ataupun peminat yang tak ada macam anugerah khusus. Okey, anugerah nombor 1 di Malaysia. Contohnya lah influencer nombor 1 ya. Anugerah. Pengiktirafan tu kadang-kadang dibuat oleh media juga. Dibuat oleh fanatik, peminat-peminat. Dan kadang-kadang kan, kadang-kadang I pun nak tulis tak payah nombor 1, penyanyi terkenal di Malaysia. Penyanyi orang tak boleh tertikal kan dah. Kan? Yuna terkenal, si Toti terkenal, macam tu. Anwar terkenal, Jana terkenal, semua terkenal. Jadi sekarang ni kena berjaga-jaga ya. Sebarang apa yang orang kata perkataan ni boleh ke aku dah tak, macam kena fikir dulu. Kalau dulu kita nak tweet apa bebas dia tak boleh dulu. Sekarang benda tu happen, Atta jarang dah tweet. So Atta memang betul-betul senyap sekejap ya dulu. Memang senyap until now. Atta post pasal kerja sebab Atta kesian Atta. Sebab tu Atta dah jadi lain dah. Abang Atta tak boleh sebab zaman kita dulu dengan sekarang dengan reach pada paper kan, pada blog kan, tapi reach now dia terus attack tanpa diorang tahu cerita sebenar. Sebab dia berangkai-rangkai. Daripada ni yang ni tweet daripada yang ni sebenarnya yang ni. Macam cerita lah. Cerita kalau kau letak 100 orang cerita kan, berangkai-rangkai je. Tup-tup jadi benda lain kan. Ramai je yang cari Atta media, tapi Atta pergi dekat Abang Budi tak tak cari Atta masa tu. M-Star cari M-Star cari tapi Atta tahu M-Star dia akan bagi headline saja. Atta takut benda tu akan lagi ramai yang marah dengan M-Star ya. Tak nak benda sebab tu benda tu akan di-tweet ataupun dekat IG dan IG ada komen. Dan apa lagi dekat komen, kadang-kadang artis pun baca ya kisah mereka bila di caption tu kadang-kadang dia ambil daripada komen, bukannya daripada pendapat M-Star ataupun pendapat mana-mana, daripada komen dulu. Macam caption, quote daripada orang yang komen. Kadang-kadang sebenarnya benda tu trigger untuk orang komen. Bila ramai yang komen, posting tu akan up. Engagement ataupun algoritma sekarang ni, siapa yang komen banyak, siapa yang like banyak, yang share banyak, benda tu akan FYP. Benda tu akan trending. Itu strategi dia orang. Dia orang takkan macam tajuk yang macam biasa-biasa ya, klise ya, tak ada. So itu yang menakutkan sebenarnya. Betul. Bila dah benda tu, kadang-kadang artis ataupun kita kan, bila dah ada kontroversi, dia baik senyap. Jangan komen. Kalau nak buat clarify ke, nak buat penjelasan ke, dekat social media kita, kau ambil lah dekat situ. Kadang-kadang kat situ pun ada juga orang twistnya. Bila orang ambil kat situ, copy paste dekat kita punya social media, boom, tempat lain ada juga kan. Benda ni berangkai-rangkai dan takkan habis selagi mana kita tak senyap. Senyap dalam 3 bulan, okey dah. Pendekatan yang Atta ambil waktu ketika itu, Atta diam. Bulan puasa Atta fokus dekat koleksi, and then Atta diam. Benda tu pun habis. Tapi hari ni Atta buat clarification. Tapi Atta ada buat dekat Murai. Compare Murai dengan M-Star. Kenapa Atta pilih Murai? Sebab Murai, kalau abang klik and then cerita dia detail. Kalau M-Star sikit je. Perasan tak? Sikit je cerita dia. So orang nak tahu info lebih, tapi tak. Tapi kalau macam Murai, dia panjang, dia bagi detail lah. Tu contoh media lah. Aduh, permainan media ya sekarang ni. Permainan media. Okey, kita bercakap pasal model lagi. Saya berminat dengan pendekatan yang diberikan oleh, yang dikeluarkan oleh Hatta Dolmat ni. Setiap tahun dia akan mencari kelainan lah dari segi model kan. So ada satu term yang Hatta Dolmat nak cari ya, dari sisi ataupun sosok-sosok model yang ada sekarang ni kan. Sebab kita banyak model. Betul. Dan dekat Malaysia ni sebenarnya kita jumut kita sempit agak ini pendapat saya agak macam terhad dengan istilah model tu. Orang tu model macam ni. Sebenarnya dia ada banyak cabang. So mungkin ada pendekatan lain yang Hatta nak buat untuk KL Fashion Week. KL Fashion Week,
Atta buat Atta carikan model androgynous. Okay. Okay. Agentnya macam mana? Androgynous ni kalau kita tengok dia Eja. Androgynous. Androgynous. Google je search dulu. Google je, androgynous. So apa dia? Androgynous ni takut orang salah faham. So androgynous bermaksud bila seorang model lelaki wajah dia boleh, kalau orang akan tengok dia confused tau. Dia macam dia ni lelaki ke perempuan? Tapi sebenarnya dia lelaki. Bila dia catwalk, dia catwalk lelaki. Sebab tu kalau nampak banyak model lelaki yang ada wajah androgynous ni, dia boleh pakai baju macam unisex, dan bila dia runway kadang-kadang dia buka, dia tak pakai dalam kan. Nampak topless tapi ada luar jaket. Bila tengok dia macam flat chest. Dia bukan perempuan ke? So orang macam confused. Kau lelaki ke perempuan? Kau lelaki ke perempuan sebenarnya? So that's uniqueness tak nak cari di KL Fashion Week kali ni. So tapi ada yang orang yang Hatta masukkan tu, macam kita groom dia kalau jadi lelaki kan, untuk photoshoot ke apa, dia lelaki macam lelaki yang cantik, yang handsome ya. Kalau diubah ataupun ditransisikan dia menjadi perempuan, dia akan cantik. Dengan dia punya tulang pipi dia apa semua. Tapi kebanyakannya yang berambut panjang kalau betul. Image dia dekat social media so kalau kita nampak ada ciri-ciri yang androgynous. Androgynous ni Nazim Musa. Nazrin Musa. Adik ke abang Umi Nazira. Adik ke abang Abang pada Umi Nazira. Dia kalau jumpa Budi selalu dia macam mesra tau. Dia kena kita orang friend. Budi tu. Dan dia punya fashion dia pun gempak macam kadang-kadang pakai skirt yang macam Nazrim dia menang skirt dia tu. Ada menang. Icon of the year, I think. Fashion under KL Fashion Award. Nazrim Musa menang. Kat mana? Bila? KL Fashion Award. Untuk last year punya KL Fashion Week. So maksudnya, tapi KL Fashion Award dinilai dari sepanjang sebelum ni lah, bukan pada tahun lepas dia. So Nazrim diangkat sebagai Icon Fashion Award something, atau kalau tak silap batal lah, tapi dia menang award, one of the award pasal fashion and style lah macam tu. Dia selalu datang KL Fashion Week kan. Kalau kita nampak kan, ada je muka dia kat depan kan, runway. Front row. Front row ya. Kalau nak kenal dia, bolehlah Cuca Usha. Dia ada dekat IG, dan konten dia dekat IG dia boleh pakai videographer yang ada cinematic tu. Kan dia yang guna macam kalau kita nampak bukan video-video biasa tau. Dia guna cinematic lah, macam pergerakan dia. Wow. Kelas. Memang dia ada kelas tersendiri ya. So ada nampak jumpa tak macam apa yang Hatta idam-idamkan dekat Malaysia ni, sebab tak ramai yang nak expose. Ada je dekat social media. Mungkin dia tak berani nak expose sebab mungkin dikecam. Sebab kau bila disolek sebagai lelaki, kau kacak je. Dan bila kau disolek sebagai wanita, kau akan macam cantik. Ada tak? Sebab itulah tak nak macam this time around I want tak nak celebrate semua apa kita panggil, semua jenis manusia. Semua manusia ni berbagai-bagai jenis, bertubuh besar. Tuhan jadikan semuanya cantik sebenarnya. Semuanya. Tapi tak nak this orang yang tak nak ni, diorang unik. Diorang sebenarnya unik dan diorang perlu dihargai ataupun perlu di-celebrate. Tapi diorang takut untuk ke depan sebab takut terima kecaman masyarakat yang tidak memahami. Ini sebenarnya adakah normal benda ni ataupun adakah tak normal, adakah salah? Tak, diorang tak buat salah. Diorang tak kacau apa-apa yang salah. Diorang tidak operate kata flat ya, dia punya dada flat ya. Dia bukan sajat. Bukan sajat yang nak operate. Dia tidak membuang bahagian-bahagian tertentu dalam badan. Dia tidak menambah. Teringat aku kat Lucinta Luna yang viral. Dia buang halkum. Dia punya halkum. Scary. Sakitnya. Scary yang tu scary lah. Okay, teruskan. So maksudnya orang-orang ini, diorang masih tahu diri mereka, physically mereka masih lelaki.
physically lelaki, tetapi look itu yang nampak macam like feminine, ada feminine side sikit di look itu. Tetapi apa yang Atta cari, Atta akan make sure dia kalau dapat that androgynous look, aku tak naklah kau feeling Naomi Campbell atas stage, aku titik kaki kau nanti. Kau jangan feeling Bella Hadid kat atas, aku titik lah. Aku tak nak benda tu mengundang lagi kontroversi. Kau tak nak, aku nak kau lelaki, kau cantik. Kau sebenarnya kau pretty boy lah panggil. Pretty Kau pretty boy. So kau jalan dia pretty. Kau jalan dia as kau manly, lelaki kau jalan dia. Kau nak lembut belakang runway, kau punya pasal. Tapi bila on perform, kau kena perform as lelaki lah. Itu maksud Atta. So Atta nak diorang ada keyakinan, walaupun tak kisah pun setiap lelaki kan dia ada that feminine side dia sedikit. So benda tu tak salah pun sebenarnya. Benda tu normal. Tapi yang salahnya apabila benda tu exaggerate sampai menambah benda yang bukan-bukan, membuang benda yang bukan-bukan, buat sana sini, benda tu dah jadi base natural yang sepatutnya tidak dibuat tu dah salah dah. Maksudnya dah langgar dari hukum hakam benda ni lah. So itu Atta tak galakkan. Tapi apa yang Atta cuba appreciate, benda yang tidak merubah-rubah apa. Atta ada nama beberapa model yang ada. Kalau sebut pun mungkin aku tak kenal. Atta ada tak jumpa? Ada. Okay. Ada. Siapa nama dia? Salih Hamid. Salih Hamid. And then seorang these TikTokers dekat, dia jual perfume dekat Kuching. Nama apa? Nama dia apa dia jual perfume lah. Dia ada tag atas dan I kind of suka tattoo dia. Muka very very Melayu Sarawak. Very Sarawak punya base Melayu. Very Melayu tan. So ada tattoo macam tu. So Atta nak cuba benda-benda that uniqueness yang Atta nak. Macam yang Saleh tu jadi lelaki pun okey. Kau rambut kau, Atta suka yang kalau dia rambut panjang, so biar orang tengok tu macam so benda tu yang orang akan cakap dia ni lah. Selalunya macam tu kan image dia. Androgynous. So ada juga androgynous rambut pendek. Ada yang rambut pendek tapi muka dia very edgy. Tapi nak tengok waktu kau jalan. Kalau kau berbela hadid, aku titik kaki kau. Hatta antara mereka fashion juga yang ada prinsip sendirilah kan. Hatta kalau kita nampak zaman sekarang dah banyak benda yang menyentuh isu-isu sensitivity lah, macam agama, bangsa kan. Tu pula kau buat hal pula masa filem Mak Kilau tengah naik, dah rasanya nak sampai 100 juta dah kan. Kau buat benda tu memang mengundang lah kan. So berjaga-jaga ya sekarang ni. Apa yang kita lakukan jangan menyentuh isu sensitivity agama bangsa lah. Dan tup ada pula yang lagi kita cakap benda tu, lagi-lagi digambar-gemburkan isu ni. Ada pula yang memang mungkin kau mengundang sengaja, kau rekod bakar api. So dalam dunia Freka Fashion pula, apa yang Hatta pegang benda ni, maksudnya berjaga-jaga dalam mereka fashion agar tidak menyentuh. Yalah, dari segi agama kadang-kadang kita nampak macam ada lambang salib, tu kena berjaga-jaga lah kan. Apalagi yang melibatkan sensitivity agama, bangsa dan sebagainya, yang menyentuh, yang menjentik ataupun yang trigger orang so untuk membenci. Kita buat sesuatu benda untuk orang suka, tup jadi orang benci pula kan. So kita nak tahu prinsip daripada Hatta bila yalah kita ni tak kita rasa kita betul. Kadang-kadang orang akan komen macam tak betul. Mungkin betul. Apa yang Hatta pegang sebagai seorang Freka Fashion? Hatta masih pegang. Hatta kena sentiasa ingat yang kita ni Muslim, kita ni duduk dalam negara berlandaskan agama Islam and Melayu. So sensitivity masyarakat, yang pelbagai kaum, jangan memainkan benda ataupun buat satu koleksi yang boleh mengganggu, trigger bangsa-bangsa dan agama. So benda tu Hatta cuba avoid lah. Ada contohnya kalau baju tu ada bercorak-corak yang macam boleh mengundang, contohnya ada tiba-tiba ada cross ataupun make up something. Hatta pernah buat tapi
Atau pernah buat tau, tapi tak tahu apa ingat ke. Atau pernah dululah, tapi atau belajar benda tu, atau belajar. Kena kecam juga kan. Siapa yang pakai Fashion. Ada siapa yang pakai tapi siapa Preca Fashion tu ada dulu kan macam ni. Tapi Atta tak pernah Tapi buat yang Rizman ke Hatta? bukan Atta. Atau pernah buat aksesoris yang Aksesoris aksesoris je. So inspirasi tu masa tu Hatta Him. So tapi inspirasi Hatta Ton. Ingat tak kalau Ton yang macam gambar duri. So Hatta lukis that duri. Ya. So pada Hatta, macam contohnya roses kan. Kalau you nak dapat roses, you kena lalui batang dia yang berduri. So itu inspirasinya. So Hatta buatlah duri tu lilit kat kepala. Tanpa mengetahui yang itu rupanya simbolik kepada Jesus. Ya. So Hatta cakap, oh my god, I tak notice dia rupanya. So, ada orang komen, tapi tak adalah benda tu viral. Tapi Hatta ambil benda tu sebagai macam pada tu tahun 2016 2015 macam tu. So until now tak tahu benda tu bahaya. So maksudnya orang boleh komen macam tu, maksudnya benda tu adalah yang yang relate dengan agama ataupun bangsa lain. So jadi Atta berhati-hatilah sekarang. Atta kena buat something yang kalau motif benda tu betul-betul safe, selamat, tak ada apa isu agama dan bangsa, sebab at the end of the day kita nak orang awam, orang ramai macam nak benda tu tak ada terpalit dengan apa-apa macam isu sensitivity agama dan bangsa. Dan kita pun nak jaga hati orang tua juga kan. Kadang-kadang kita tak naklah dia orang risau kita ada masalah ke apa ke. Sebab kan ke social media kan tu akan sampai juga kat family kita ke apa semua kan. Macam family Hatta pun, kalau Abang Budi tengok, Hatta memang into family. Ya betul. Anak buah balik kampung, balik kampung, main pantai. Ya betul. So rumah dia kat pantai. Ya, tepi laut. Bila datang dan cuma Abang Budi datang. So ayah Hatta memang agak menjaga family man, apa benda semua. Dia kalau tanya kita, kalau kita balik paling atas seram waktu makan dinner. Dia tak tanya banyak benda tau. Dia akan tanya, solat jaga tak? Sembahyang ke tak? So benda itu je dia akan tanya. Solat. So at least I'm so happy, I'm so bersyukur yang dah sampai ke umur ini pun ayah masih tak give up untuk ingatkan kita tentang solat, tentang peranan kita sebagai kau buat baju fashion, tapi kau jangan lupakan macam akar umbi kau yang Muslim, kau kena berdoa kat Tuhan, percaya pada rezeki Tuhan, benda-benda yang macam tu, percaya dia. Dan itulah syukur Alhamdulillah masih ada pegangan itu lagi lah. Alhamdulillah. Hatta dah berapa tahun dalam bidang fashion? Hatta bermula tahun 2005. Abang Budi lah yang kan? Siapa Hatta Dolmat? Dulu lain dia. Aku macam transisi Hatta Dolmat dulu dan sekarang memang apa lainnya? Jauh berbeza je. Apa bang? Ceritalah. Image dia punya percakapan kan, image dia tu lah yang dulu dulu macam siapa? Fun kan, macam kalau kita balik kan, kalau ingat balik selak balik macam kelakar pula kan dengan gaya-gaya zaman dulu kan. Dia macam rempit. Atau kalau letak gambar yang lama-lama Abang Budi tak naklah gambar ni. Tahu. Yang featured kan, gambar featured dekat portal tu. Aduh. Oh my god, Abang Budi tahu. Ya betul. Macam abang tak naklah gambar ni macam lama. Yelah, betul. KL Fashion Week Hatta start join tahun berapa? Hatta start first time. Sebelum tu diorang KL Fashion Week dah 10 tahun. Dah 10 tahun dah. Tapi Hatta join starting tahun 2015 Beetle Collection first kali. Budi pakai Beetle ni. Ya ni. Bukan lah ini. Yang ni baru. Dulu. Tapi dia ni edisi baru. Yang dulu tu. Yang dulu, yang first kali, yang masa first Hatta lukis Beetle and buat all this fabric sendiri. Itulah first time yang macam terus ready to wear Hatta. Orang macam dapat that highlight masa itu. Sebab tak cakap, buat sesuatu bila kita ready. Jangan masuk jangan orang kata organizer invite, tapi
you tak sepenuh hati tau. You tak excited you nak buat pun. Jangan buat waktu itu. Tapi kalau you rasa okay, this is the time, aku nak buat, aku ada idea, aku nak buat berapa loop, aku dah ada dalam kepala aku, walaupun tak keluar lagi kat sketch. Tapi bila one you start and then you tahu you akan penuhi koleksi tu sebaiknya. Alhamdulillah. Nama Hatta Dolmat pun orang kata dah semakin berkembang sekarang. Dia punya office pun dah berpindah ya. Alhamdulillah. Dah berapa tahun dah dekat KCC? Dulu kita ingatkan kita nak diam-diam dia, so takut Tu kita orang tak tahu. boleh sustain. Tu yang pelik kan. Fikir balik kan. Macam hari tu kan, masa podcast ku senyap-senyap lah Abang Budi, tak nak lah wawarkan kat orang. Kat mana punya ini butik orang nak pergi. Bukan bang. Bukan masa awal-awal, masa Atta first pindah November 2018. Atta pindah dari tu. Atta takut Atta tak boleh sustain. Ni pusat bandar kan. Pusat bandar boleh ke sustain dekat ni kan? Macam wish boleh ke? Tengok berapa tahun dah. Tapi senyap-senyap pun macam okay dah 2018, 19, 20, 21, 4 tahun. 4 tahun dah tutup. Kata nak tak payah bagi tahulah butik kat mana. Kita pun fikir ni nanti kau orang nak tengok baju kat mana kan. So bila pindah dekat Soho Suite kat CC, tak rasa lebih yang datang by appointment, more established lah, dan senang access. Sebenarnya semua senang customer nak access. Dia pusing dia kat bandar, dulu atas Shah Alam. So atas perasan yang macam yang designer bila berpusat di KL, diorang cepat naik. Naik, dan kita dari Shah Alam kita tengok macam laju. So laju lah ni bagus lah. Takkan Atta memang observer tau. Walaupun nampak social media gitu-gitu, tapi Atta observe all this yang siapa yang tengah naik, siapa yang tengah ni. So Atta tengok okay, dia buat kat mana, apa. Kita kena tengok kan. And then tu Atta decide macam okay lah, sayang walaupun masa tu setahun baru renovate kedai Shah Alam tu kan, luas lah. Tapi terus pindah. Macam decide and why don't cuba je lah dekat Soho Suite, kat LCC, dalam Perak. And then alhamdulillah tempat tu Atta rasa adalah tuahnya. Actually kita kena berhijrah. Kan? Hijrah. Nabi Muhammad pun berhijrah. So kita kena ambil angin baru. Angin kan. baru. Pagi-pagi bolehlah feeling morning walk depan KFC, letak kat IG story. Content. Kau betul ke jogging ni? Tapi bila dah lama dalam dunia fashion, sudah tentu orang kata macam memandang Hatta Dolmat ni sebagai orang yang orang kata yang betul lah untuk bercakap pasal fashion kan. Sampai semalam pun Hatta sempat lagi pergi Kedah buat, tak tahulah buat apa, tapi nampak macam ketua juri. Ketua juri ya. Ingat buat present ke apa. Mungkin apa buat acara dekat Kedah. Okay, College Vocational Malaysia, dia himpunkan semua student fashion seluruh Malaysia. So dia buat kontes, which is Hatta memang support all these student. Hatta memang into student, Hatta memang into young designer, dan anything yang macam college, contohnya college vocational, dia invite Hatta untuk jadi ketua juri dan pilih the best among the best student all over Malaysia untuk college vocational. Dan Hatta dah selesai lah malam tu, dan sebelum tu Hatta bekerjasama dengan Taylor's University untuk jadi mentor kepada all these designer yang highlight isu sustainability dan juga sustainable development goal. Diorang ada fashion and technology course. So Hatta jadi mentor diorang untuk beberapa session sehingga ke final fashion show. Wow. Dah jadi juri, dah jadi orang kata memberi ini masih dah jadi memberi inspirasi kat orang, memberi informasi lah, macam ilmu-ilmu yang dicurahkan. Orang kata bila kau ada banyak pengalaman, kau tangtu juga, orang kata tak nak share ilmu kau, sampai bila tak berkembang. Macam orang kata bukan kedekut ilmu. Kedekut ilmu tu pun satu hal kan. Tak nak share, maksudnya tak nak bila kita cakap kat orang, kadang-kadang benda lain dia akan inspirasi kat kita. Betul tak? Macam kita bercakap ni kan, terlintas benda lain. Macam Tuhan memberikan idea lain kepada kita
ilham lain kepada kita dengan cara kita bercakap kan. Ya, betul. Inilah satu isu yang kita nak bawakan kepada podcast Sini Habis ini juga, sebab Hatta Dormat pun banyak bekerja dengan influencer, bekerja dengan artis. Bila banyak influencer ataupun artis yang mungkin dia orang kadang-kadang shock culture juga Hatta kan. Tup dengan famous secara mengejut, famous secara sekejap kan. Sekejap je naik kan. Kadang-kadang orang kata sekejap kau naik, sekejap juga kau turun kan. Tapi masalah yang sering orang kata menjadi perbualan adalah bila dia orang tak boleh communicate, dia orang tak boleh nak deal dengan dunia PR lah. Dia orang masih lagi mentah dalam dunia PR. Maksudnya nak bercakap, nak deliver, nak grooming, nak jaga penampilan kan. So mungkin atas sendiri ada melalui tak macam yelah bila rasa popular kau macam besar kepala ke apa kan. Ya, betul. Itu bila kita katalah atau bekerja semua dengan banyak, ini tak spesifik kepada mana-mana, tak ada spesifik atau kita tak sentuh mana-mana, tak sentuh. Tapi adalah melalui kan fasa-fasa itu. Sampai ada ketika yang macam the way they communicate dengan kita macam buat kita terkejut. Contohnya macam contoh bila kita arrange satu photoshoot dia kena bagi tahu kita, sebab kita melibatkan contoh kita arrange satu photoshoot Hatta akan melibatkan fotografer, studio, makeup artist, hairstylist, team, banyak orang dan model-model lain dan muse lain juga contohnya dalam satu session. Okey, bila kita bagi baju waktu shooting, all this diorang berhak untuk cakap dia boleh pakai ataupun tidak baju ni, dia boleh pakai ataupun tidak waktu itu. Tetapi kalau dah settle photoshoot dan kita dah settle photoshoot, bila kita dah keluarkan kempen tu, bila kita dapat message atau apa-apa, boleh tak macam delete gambar tu? Boleh tak delete gambar? Kenapa ni? So macam boleh tak macam keluarkan gambar tu sebab I pakai seluar pendek. So how kita orang industri macam nak deal kena ada ni lah kontrak ke apa, sign dulu. Okay, sign ya dengan terma dan syarat. So benda-benda macam tu bila kita fikir-fikirkan benda tu macam sebenarnya tak boleh kita cakap tak boleh, sebab kita bekerja dengan banyak pihak kan. Kita cuba fahamkan all this budak-budak baru ni kan. Kita bekerja dengan banyak pihak, fotografer, studio, kita dah invest banyak dekat benda tu. So tak boleh sebabkan satu gambar you patut bagi tahu, I tak boleh sebab pernah je masa Cat Fashion Week, all this influencer dia dah bagi tahu awal. Bang Hatta, saya akan datang dari Pulau Pinang. Fuad ke Faid ke nama dia. Dia datang tapi saya tak boleh pakai satu je bang. Ada seluar pendek ke ataupun ada kalau seluar pendek saya tak boleh. Dan kita mentally and kita prepare lah. Okay kau pakai benda yang panjang. Kita bukanlah kejam pun kan. So benda-benda macam ni communication and PR sangat penting kepada all this young talent or content creator or influencer. Korang kena tahu how you deal with people in industry, macam mana nak communicate, macam mana nak PR, benda yang macam boleh sedikit lebih kurang. Itu akan, kalau anda memudahkan kerja orang, Tuhan akan memudahkan rezeki anda. Betul. Tu atas saya percaya benda tu. So macam jangan jangan menyulitkan banyak perkara atas rasa. So belajar skill communication, cara nak deal with people, cara macam mana nak in a polite way, in a nice way untuk cakap sesuatu. Kalau you tak suka, tak agree, tak apa, ada a way, there's a way. Atau percaya ada caranya untuk solvekan sesuatu isu ke dan sebagainya. Hatta banyak juga memerhati dunia selebriti ni kan. Macam sekarang ramai selebriti yang lahir ni, yang baru. Ya, biasalah bila dah melalui banyak fasa, banyak masa ni, sudah tentu dah
orang kata pelakon lama ada yang tengah timbul juga kan. So adalah pelakon-pelakon baru yang timbul sekarang ni. Macam nampak sekarang ni Mirkin tengah naik ya sekarang. Dia secara cepat ya bila dah viral dekat Indonesia, sekejap dia punya follower dah 1 juta lebih. Dalam masa beberapa bulan je. Itu gara-gara drama lakonan dia Melur untuk Firdaus dengan Anna Jobling tu. So Hatta Rahmat pernah bekerja dengan Mirkin? Mirkin belum pernah lagi. Belum pernah. Dia hero remaja. Ya, tak tahu dia dah lahir dari hero remaja, tapi dia bukan pemenang utama. Kan? Betul ke? Ke dia menang? Rasanya dia bukan nombor satu. Pemenang. Dia best Syafiq Kyle. Kan? Yeah. Rasanya. Ya ke? Tak tahu. Apa pendapat Hatta tentang dia? Pernah tak macam Hatta nak macam ni boleh buat muse ke untuk sebenarnya show? Sebenarnya ada je macam terfikir untuk ambil Merkin daripada 2 tahun lepas kot, selepas dia menang tu. Ada dia bila tak usulkan kepada fashion stylist Hatta, Zaf Damahum, dia ada je macam usulkan nama Merkin, dan bila tak tanya a few fashion stylist ataupun orang industri, mesti nama Merkin akan keluar. Kan? Bila kita nak invite ke apa kan, mesti akan nama Merkin akan keluar. So, tapi tak berkesempatan bekerjasama. Betul. Dia sibuk. Kita pun nak panggil dia, Merkin, bila dah viral dekat Indonesia, kita nak panggil lah dia dekat podcast. Tanyalah manager dia. Sibuk ya sampai hujung tahun ni kau ada. Tapi nama lain lah macam Han Hakim dah keluar kan. Siapa lagi? Ramai lah. Rasa tu satu Syafiti tiba. Syafiti banyak disebut ya hari ni. Tapi dia sangat berbakat kan. Sangat berbakat. And then Atta rasa perkembangan tu yang baik untuk all industry. Industry. Even Han Hakim pun Atta nampak dia cuba improve kan. Kita kan pemerhati. So improve dia punya fashion. Bukan, dia improve fashion style tu dah memang groom dah, nak nampak dia groom dah, tapi bakat dia. Dia cuba buat yang more action pula. Kan dia letak video dia yang dia boleh buat action. So maksudnya dia improvise bakat dia kepada macam artis baru ke siapa bakat baru kan. Itu sangat bagus tau sebenarnya, korang improve skill talent korang. Tak boleh di tahap itu je sebab kemampuan. Contohnya macam Fatah Amin kan. At least tengok dalam Mat Kilau, orang viral dekat Twitter kan. So dia improve. Yes, Fatah Amin dah improve banyak dari dulu dan sampai sekarang berbeza. So, dia macam Hatta Rahmat lah. Dulu dan sekarang berbeza ya. Tapi dah tengok filem Mat Kilau tu? Hatta tengok 2 kali. Serius lah? Sumpah. Kenapa sampai macam tu sekali? Bukan. Okay, satu tengok sebab memang tak tunggu Mat Kilau tu. First Atta tengok dengan my friend. And then yang second Atta tengok dengan anak buah. Anak buah. Belanja anak buah. Belanja anak buah. Apa pendapat Hatta? Filem tu betul-betul best ke? Filem itu sangat best, yang mengangkat, orang kata untuk second time Atta tengok, dia punya skrip yang keluarkan dari Ali Suryati. Dia keluarkan mula-mula dari, dia keluarkan dari isteri dia yang meninggal tu, ataupun dari ayat-ayat, dia punya skrip power. Itu skrip power. Terasa skrip action power. Perasan tak yang baru teringat tadi kan, bila Hatta sentuh pasal Ali Suryati tu, dia kan dah scene yang pertama kan. Scene pertama tu pun dah mengejutkan. Dia macam dia bunuh budak ya. Dia macam tu je, macam bang yang jahat tu kan. Macam kau kesian orang, macam oh my god, budak pun. Kau bunuh budak tu kan. Kan dia guna peluru ni rasanya dibuat betul tau. Dia yalah, bukan yang peluru yang tu tapi dia macam dalam dunia perfilman dia ada macam satu peluru kalau letak sini dia akan impact juga orang tu tau. Kesian. Okay, kalau orang dewasa tak apalah. Ni budak macam kau prepare, kau kena prepare kau jadi macam Syamsul Yusof cakap, ni akan tolak kau badan kau sikit ni. Kan? Faham je lah. Kan? Tapi kejam gila. Benda tu itu yang menyemarakkan semangat orang Melayu macam, dulu orang dulu macam ni ke, gambaran kita dibunuh dengan kejamnya oleh penjajah. Tapi betul. Okey, ini bab yang khusus untuk Atta bila tengok
filem macam Mak Kilau, filem epic, filem yang dulu-dulu lah kan kita panggil, tak lepas daripada prop ataupun fashion. Kita bukan fashion, kita panggil apa yang panggil pakaian lah, busana, wardrobe. Zaman dulu. Okey, pendapat ikhlas secara personal. Hatta nampak macam tu ke orang zaman dulu zaman dulu pakai. Okey, ini kita tak sentuh pasal filem, sebab filem tu memang kita dicakap dah, sebab filem tu adalah fiction. Apa-apa pun boleh jadi. Betul. Bukannya berdasarkan pada zaman tu sangat, kan, sebab watak-watak pun ditambah dan fiction, hanya rekaan, tapi ada nilai-nilai, yalah Mak Kilau kan. So bila nampak penggunaan wardrobe dalam filem Mak Kilau ni kan, bagi Hatta Dolmat sendiri, betul ke? Macam kita pun tanya-tanya, macam tu ke pakaian orang dulu? Oh, songket dia cantik ya. Datuk Jalaluddin Hassan tu kan cantik ya. So macam Atta impressed dengan wardrobe dia dan juga siapa yang pakai, dari mana wardrobe dia datang, dan Atta rasa benda tu dia menitik beratkan di zaman itu. Tetapi biasalah kalau buat filem, benda tu flat, tak ada macam suntikan yang lebih sikit yang nak bagikan look itu lebih karisma, tahu kan, pemakaian tengkolok, pemakaian tanjak ataupun pemakaian tanjak Negeri Pahang, atau dia tengok a few kan. So benda tu akan naikkan karisma dan karisma ataupun imej kepahlawanan, kegagahan waktu itu, di zaman itu. Mungkin pada masa tu Mak Kilau tak pakai macam tu, dia pakai ketayap je kan, kalau sebenarnya kan ketayap je kan. Tapi untuk nak dapatkan Melayu, bila orang cakap Melayu, kena ada tanjak. So ini adalah macam dia cakap kan, first filem tu pun dia dah tulis dah ini adalah rekaan, fiction kan, semua kan. So kita dah aware benda tu. Contohnya kalau di zaman dulu Mata rasa lah tudung-tudung tu tak ada lagi kan. Tapi kalau perasan 3 wanita dalam filem tu semua bertudung kat dalam kan. Tapi sebab apa? Mata rasa itu inisiatif pengarah ataupun pengarah tu sendiri, sebab dia nak menjaga aurat supaya itu kita rasa nampak keislaman sedikit ya kat situ. So Atta rasa macam kalau ikutkan mana ada tudung sarung waktu tu kan. Tapi dia kena relate dengan now lah, benda yang macam now. So macam isu kita tak nak macam nanti isu keagamaan kan. So macam dia jaga benda tu tapi dia tak jaga benda yang tu. So bagus lah Atta rasa dia dah fikir benda-benda tu semua, dan detail benda yang kecil, nampak kecil tapi benda tu akan jadi benda yang besar. Alright, kita nak menghabiskan kita punya podcast Borak Sini Habis Sini. Terima kasih banyak-banyak Hatta sudi datang, dan tahniah di atas kejayaan show Hatta. Yang penting lestari alam sekitar. Sekarang ni kalau nak angkat ikon fashion pun dia, ikon alam sekitar pun dia ni. dia kalau pergi pantai-pantai tu kan, kita nampak macam sampah banyak, alahai kan. Betul tak? Betul bang. Ingat Hatta jenis yang macam suka kutip sampah ya. Kutip je lah sampah. Kan. Okey, kata-kata akhir sebelum kita berpisah. Okey, kata-kata akhir Hatta. Terima kasih kepada semua yang sentiasa support Abang Budi, all the media yang sentiasa support Hatta dari dulu sampai sekarang. Hatta sangat appreciate. Hatta cakap dengan tim, if Abang Budi ke siapa saja yang daripada dulu dengan Hatta invite, kita macam cuba tak kata say no ke apa ke tak, sebab kita memang berbuka hati. Terima kasih sebab Borak Sini Habis Sini dah panggil Hatta 2 kali. 2 kali ya. Appreciate I ada berada di sini, di tempat all the siapa-siapa semua yang pernah dan nanti kita tua-tua nanti kan, kita balik apa yang kita bercakap ni kan. Kenangan ni sebenarnya dia rentetan sejarah ya akan datang, sebab benda ni selagi mana YouTube ada lah, selagi mana Spotify ada. So, itu saja. Pesanan lagi, untuk semua. Pesanan untuk semua. Pesan quote kita hari ni. Dekat TikTok kan ada quote. Okey, quote. Okey. Berjuanglah. Bukan alam sekitar.
bukan hargai ataupun sentiasa celebrate, fashion. Industry di Malaysia, appreciate all these fashion designer local di Malaysia. Thank you so much atas sekali lagi sudi menjadi tamu kita di podcast Borak Sini habis ini. Jangan serit-serit lagi untuk episod yang akan datang. Dia banyak ni benda yang dia nak cakap sebenarnya, dan kita kalau ada isu-isu pasal mereka fashion ni ataupun dunia-dunia fashion ni, kita akan refer kat dia. Thank you so much guys for watching dan dengar dekat Spotify. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this.